Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Cikgu Ayah. Sebelum kita mula, macam biasa, subscribe dan tekan loceng notification untuk mendapat update setiap kali Cikgu Ayah muat naik video baru. Okey, kali ini kita buat set 3 kertas 2 format SPM KSSM. Okey. Bolehlah kira road to lulus. Sebab Cikgu Ayah tak adalah buat soalan kebat-kebat sangat. Sebab itu Cikgu Ayah klasifikasikan sebagai road to lulus saja. Okey, soalan 1. Soalan 1. A, kita lakarkan Y sama dengan 3 sin X tolak 1, di mana X terletak di antara 0 hingga 2 pi. Okey, kita buat ni. 3 ni maksudnya panggil apa? Amplitude. 1, 2, 3. So sini 3. Sini negatif 3. Jadi kalau sin X, kita lukis dulu sin X. Sin X kita punya lakaran macam ni. Oh, belakang ni kita belum buat. Sampai sini 2 pi. Tengah-tengah ni lebih kurang pi. Kat sini tengah dia 0.5 pi. Kat sini 1.5 pi. Untuk graf sin, sini. Jadi kalau saya nak lukis, dia akan jadi macam ni. Sini, turun bawah. Sini. Ini graf sin. Satu jarak. 1 lambda. Okey, saya dah lukis semua ni. Saya nak lukis tolak 1. Tolak 1 ni sebenarnya turun bawah 1. Kat sini, kat bucu-bucu ni turun 1. Sini. Yang sini ni, sini. Dekat pi lah pula. Ya tak? Yang kat sini ni turun 1. Sini turun 1. Mana dia barisan sini? Sini. Jadi, kita lukis. Sini. Kat sini lah pula. Sini. Ini sebenarnya lakaran bagi Y sama dengan 3 sin X tolak 1. Yang atas ni Y sama dengan 3 sin X saja. Okey, ini jawapan dia. Okey, soalan B, selesaikan 6 sin X cos X sama dengan negatif 1 daripada 0 hingga 360. Jadi saya ada rumus sin 2A, sin 2X sama dengan 2 sin X cos X. Ni rumus dia. So dekat sini saya pecahkan sikit. 3, 2 sin X cos X sama dengan negatif 1. Jadi 3 sin 2X negatif 1. Sin 2X 3. Okey, lepas tu negatif sin disukuan 3 dan 4. Sini. Okey, inverse shift sin 1/3 ni kita akan dapat 19 darjah 19.47 darjah. 19.47 darjah. Jadi 2x start kat sini. 2x sama dengan sudut yang ni. Sudut yang ni 180 plus dengan 19.47 ni akan dapat 199.47. Sudut yang ni 360 tolak dengan ni dapat 340
53 darjah. Oleh kerana dia ni 2x, kita tambah satu lagi 540. Tambah 540 ni 360. Satu pusingan masuk sini 540. Akan dapat 559.47. Dan yang ini 720 tolak dengan ini dapat lagi 700.53. Soalan nak X, so bahagi dengan 2, 99.74 darjah. Bahagi dengan 2, 170.27 darjah. 279.74 darjah. Dan 350.27 darjah. Siap. Soalan B. Soalan 2. Okey, cari nilai-nilai M dengan keadaan graf fungsi kuadratik. Cari nilai-nilai M dengan keadaan paksi X ialah tangent pada graf fungsi kuadratik. Kita salin dulu. Fx sama dengan M plus 1 X squared tambah 4. Sampai kat sini. Sinilah besar sikit. Fx sama dengan M tambah 1 X squared tambah 4 M tolak 2 X tambah 2M. Paksi X adalah tangent kepada graf. Maksudnya kita guna B squared tolak 4AC sama dengan 0. Jadi tangent ni garis sentuh. Garis sentuh lah. Garis sentuh satu ni. Jadi B ialah yang ni. So B saya darab terus 4M tolak dengan 8. Kuasa 2 tolak dengan 4. A saya yang ni tambah 1. C saya 2M sama dengan 0. Jadi saya kemas benda ni. Korang kemas akan dapat 8M kuasa 2 tolak 72M tambah 64 sama dengan 0. Kecilkan sikit. M squared tolak 9M tambah 8 sama dengan 0. Jadi factorize M tolak 1. M tolak 8 sama dengan 0. M sama dengan 1. M sama dengan 8. Siap. Okey, siap. B. Cari julat nilai K. Salin balik. Fx 2x squared tambah 5x tambah 3 tolak K. Tiada pintasan X. So tiada pintasan X less than 0. Ganti macam tadi. 5 kuasa 2 tolak 4. 2. A nya 2. C dia 3 tolak K less than 0. Ini kalau kita kemas, kita akan dapat 8K less than negatif 1 dan K less than negatif 1/8. Siap. B. C. Cari julat nilai P jika graf fungsi kuadratik Fx X squared tambah Px tambah P tambah 3 ni mempunyai dua pintasan pada paksi X. So B squared tolak 4AC greater than 0. So B P squared tolak dengan 4 A1 C P tambah 3 lebih besar 0. Ini akan dapat P squared tolak 4P tolak 12 lebih besar 0. So kita factorizekan. P tambah 2. P tolak dengan 6. 0. Jadi kalau lebih besar 0. Kalau kita buat macam ni. Negatif 2. 6. Maka jawapan kita P less than negatif 2. Atau P lebih besar 6. Ni. Okey. Siap.
Okey, soalan 3. Seekor kambing diikat. Seekor kambing diikat dengan tali pada tiang yang terletak di tengah sebuah padang. Panjang tali ialah 4 meter. So 4 meter. Jadi sentiasa 4 meter. Jadi saya anggap P, ini soalan 3. P ni XY. Lepas tu titik A dia 24. Jadi kalau sentiasa 4 meter, maksudnya PA ni sama dengan 4. Jadi kita ambil rumus jarak. X tolak dengan 2 kuasa 2 tambah Y tolak dengan 4 kuasa 2 sama dengan 4. Saya nak buang square root ni. Saya kuasa 2 kan. Kuasa 2 kan di kedua-dua belah. Nanti saya akan dapat X tolak 2 kuasa 2 tambah Y tolak 4 kuasa 2 sama dengan 16. Kemas akan dapat X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak dengan 4X tolak dengan 8Y tambah dengan 4 sama dengan 0. Siap. Soalan 3. Soalan 4. Sekumpulan lebah mula membuat sarang lebah yang baru. 2 lubang heksagon dibuat pada hari pertama, 6 pada hari kedua dan 8 pada hari ketiga. So 2 berapa tadi? 5 8. Pada hari ketiga dan seterusnya sehingga sarang itu siap sepenuhnya. Hitungkan bilangan minimum hari jika lebih daripada 1,000 lubang heksagon telah dibuat. Maksud dia lebih daripada jumlah itu, maknanya SN lebih daripada 1,000. So ini 5 tolak 2 3, 8 tolak 5 3. So D dia Alhamdulillah. A dia 2. So N per 2 2A 2 plus N tolak 1 D saya 3 1,000. Lepas tu bila saya kemaskan ni akan dapat 3N squared tambah N tolak 2,000 besar kosong. Guna formula negatif B plus minus square root B squared tolak 4AC bahagi dengan 2A negatif 1 tolak plus minus B squared saya 1 so 2 tolak dengan 4 3 negatif 2,000 bahagi dengan 2A 2 3. Nanti saya akan dapat N kurang negatif 25,99 atau N lebih besar 25,65. Itu N sama dengan 26. Okey. P. Sebuah syarikat telekomunikasi menjual sebanyak 0.5 juta telefon pintar pada tahun 2015 dan setiap tahun jualan telefon syarikat tersebut meningkat sebanyak 4%. Maknanya start 2015 sehingga 2020. Satu cara kita senaraikan 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Okey, 2015 ni dia kata 0.5 juta.
2016 0.252 juta sebab 4%. 17 0.540 0.5408 juta, tak muat J. Yang ini 0.5624 0.5624 32 juta. Yang ini 0.5849 juta, dan yang ni 0.6083 juta. Okey, dia kata 33%, jika 14% bersaiz 6 inci, jika 33% daripada telefon pintar dijual daripada tahun 2017 hingga 2020, saiz 5 inci dan 14% saiz 6 inci. Hitungkan telefon pintar yang bersaiz 5 inci dan 6 inci. Maksudnya total dia kalau ikutkan dekat sini 33% plus dengan berapa tadi? 33%, 14% sama dengan 47%. Jadi 47% kalau saya jumlah ni semua, jumlah 33% daripada 17 sampai 20 ni, 17 sampai 20, boleh juga kita asing-asingkan 33% 5 inci campur dengan 14% 6 inci dua-dua ni dapat 2.296432. Jadi kalau 47% daripada 2.296432 ni 32 akan dapat sama dengan 1.079 juta. Satu cara lagi kita boleh guna rumus. Satu cara lagi, S6 tolak dengan S2. Jadi 0.5 1.04 6 tolak dengan 1 bahagi 1.04 tolak dengan 1 tolak dengan 0.5 1.04 2 tolak 1 bahagi 1.04 tolak 1. Ini kalau kita cari, kita akan dapat 2.296 juta. Itu sama tadi. Kita buat macam tadi, 33% daripada 33% dari 2.296, kita akan dapat 0.758. 14% daripada 2.296, ni cara yang kedua, 0.321. Kalau kita totalkan, total akan dapat 1.079 juta. Ini cara dua. Cara kedua ya. Okay, soalan 5. Letak ni. X, Y, kat sini A, B, C, D, E. Ini tengah dia ni. Okey, kalau saya buat sini, kat sini 7X, kat sini 7X. Soalan kata dia dah bagi semua tu. Mira memotong bahagian separuh daripada ni, separuh ni.
separuh bulatan CDE. Sekiranya perimeter kepingan aluminium berbagi 188. So perimeter tadi 14x campur y, sini y campur ini separuh bulatan. So rumus separuh bulatan, ukur lilit separuh bulatan setengah 2 darab dia suruh ambil pi 22/7 ya. Pi kita 22/7. So 2 darab 22/7 darab dengan 7x sama dengan 188. Nanti bila kita selesaikan ni, kita akan dapat 36x campur 2y sama dengan 188. Kalau kita kecilkan, bukan kecilkan, kita ambil y subjek 94 tolak dengan 18x persamaan 1. Luas area ABCD ialah 14x darab dengan y. 1680 tu dibagi 1680. Ini persamaan 2. Kita solvekan persamaan serentak 1 dan 2 ni. Kita akan dapat 9x2 tolak 47x tambah 60 sama dengan 0. So 9x tolak 20, x tolak 3 sama dengan 0, x sama dengan 20/9, x sama dengan 3. So ini yang kita ambil berbulat. Jadi soalan kita, cari luas kepingan aluminium separuh bulatan yang dipotong oleh Mira. Area separuh bulatan ialah setengah pi r squared. Kita buat setengah 22/7. R nya ialah 21/2. Mana dapat 21? Sama dengan 693. 21 ni bila x sama dengan 3, kita dapat jari 7 ke 3 21. 7 darab 3 21 jari dia. Okey, siap. Enam A. Selesaikan 27 81 kuasa 3x sama dengan 1. Jadi kita boleh 3 kuasa 3, 3 kuasa 4, 3x sama dengan 3 kuasa 0. 3 kuasa 0 1. So di atasnya kita akan ambil 3 tambah 12x sama dengan 0. So x sama dengan negatif 1/4. Okay, B. B 5 campur set 7 bagi 1 tambah set 3 campur 4 tolak set 7 bagi 1 tolak set 3. Memang boleh tekan kalkulator tau, tapi soalan SPM dia kreatif. Memang tak boleh tekan kalkulator punya. So ini biasanya kita buang, kita cari conjugate dia. So 5 plus set 7, 1 tambah set 3. Yang ni kita darab dengan 1 tolak set 3, 1 tolak set 3. Ini yang dah sini. Yang ni plus dengan 4 tolak set 7,
1 tolak set 3 darab dengan 1 tambah set 3, 1 tambah set 3. Sama dengan, ni kalau kita selesai nanti kita terus boleh dapat 9 tolak set 3 tolak 2 set 21 bahagi dengan negatif 2. Jadi kita bagi lawa sikit, negatif 9 tambah set 3 tambah 2 set 3 bahagi dengan 2. Jadi kalau ini je lah. Tulis ni sebagai pecahan tunggal. Okey. C suhu sebuah bongkah besi meningkat 30 darjah Celsius kepada T apabila dipanaskan. So T diberi sebagai 31.2 X. Cari masa X diambil untuk meningkatkan suhu bongkah tersebut daripada 30 darjah Celsius kepada 1500 darjah Celsius. So 1500 darjah Celsius sama dengan 31.2 kuasa X. Jadi ni kalau saya buanglah Celsius tu, nanti saya kemas-kemaskan macam mana saya nak ringkaskan. Ni kita tambah log. Saya ringkaskan dulu 30 sama dengan 1.2 kuasa X. Jadi kalau saya tambah log 30 sama dengan X log 10. Nanti saya akan dapat X, tekan kalkulator, saya akan dapat 21.46. Okey. Soalan 7. Sebab itu soalan 7. Macam mana? Macam tu. Lebih kurang. Okey. A, B, C, D. Rajah 2 menunjukkan sisi 4 ABCD. BC ialah KA, BC ialah KA, AD ialah HA, lepas tu dia bagi lagi AB ialah HB, dan DC ialah 4A. So, saya copy kat sini. DC ialah 4A campur H tambah 3 bahagi 2 B. Cari nilai H dengan K. Okey, DC ke sini. DC ni ialah ni campur ni. So DC negatif HA campur HB campur KA sama dengan 4A tambah H tambah 3 bagi 2 B. Okey, kalau saya kemaskan dapat negatif H campur K sama dengan 4 + 1. Saya banding. Jadi K sama dengan, kat sini K sama dengan 4 tambah H 2. Saya solvekan, selesaikan persamaan serentak 1 dan 2 ni. Nanti saya akan dapat H sama dengan 3, K sama dengan 7. Okey, siap A. Okey, sambung. Okey, DC ini B. Tadi sama dengan 4A
campur H tambah 3 bagi 2 B. Okey. Soalan B ni diberi A sama dengan negatif I tambah 3/4 J. Dan soalan B ni diberi 4I tambah 4J. So DC sama dengan, saya ganti 4 negatif I tambah 3/4J tambah H tadi 3. So 3 campur 3 H tadi 3. So 3 campur 3 6 bagi 2 3 4I tambah 4J. Saya gantilah tuan ni, H nya 3. So bila saya tengok sini DC akan jadi, kemaskan ini akan dapat 8I tambah 15J. Dia tanya vektor unit. Vektor unit ni DC ada ni apa benda topi 1 per square root 15 kuasa 2, letak kat sini 15J. Jadi kalau saya kemas kat sini dapat 8/17I tambah 15/17J. Okey. Section B. Ni bahagian B. Bahagian B ni perlu 30 markah. So dia ada 4 soalan, jadi kita pilih. Dalam bila kita buat latihan ni, kita buat semualah. Pada hari tertentu diberi skor ujian adalah benturan normal dengan min-nya mu. So min mu dan sisihan piawai dia ni simbol dia macam tu. Jadi dia tanya kita jika 3.75 daripada calon yang terpilih secara awak punya skor melebihi 95, so P X melebihi 95 ni ialah 3.75. Ini kalau saya nak cepat, saya akan tukar siap-siap. So 95 tolak dengan mu bahagi dengan sigma 3.75. 3.75 ni kalau dia lebih besar, daripada sebelah sini, 3.75 ni peratus, dia ni akan jadi 0.375. So 0.375 ni kita tengok daripada sebelah sini, dia akan jadi kat sini lah, lebih kurang kat sini. So sini 0.375, jadi kita tengok kat jadual, kat sini kita akan dapat 1.78. Jadi 95 tolak dengan mu bahagi dengan sigma sama dengan 1.78. Ni persamaan 1. Satu lagi info, dia kata 15.87 punya skor kurang daripada 70. So P X kurang daripada 70 sama dengan 15.87%. Ni saya tukar akan dapat P Z 70 tolak dengan mu bahagi dengan sigma ni sama dengan 0.1587. Okey, ni kalau kita tengok sebab dia kurang, tengok daripada kiri. Jadi dia kat sini. Jadi walaupun dia dekat sini, kita tengok jadual positif dan kita boleh baca kat sini diberi sebagai negatif 1.0. Jadi 70 tolak dengan mu bahagi dengan sigma sama dengan negatif 1. Ini persamaan 2. Kita ada 2 pun boleh ubah, mu dengan ni, ini mu dengan ni. Kita selesaikan simultaneous equation atau persamaan serentak ni.
1 dan 2, kita akan dapat sigma ni, sisi ampere Y ni sama dengan 8.993 dengan mu ni, min ni dapat 78.993. Siap. Okey. B, gambar di bahagian tu, ni min, sini K. Okey. Rajah 3 menunjukkan sebuah taburan normal bagi jisim mesin basuh dengan min 60. Min 60. Dan sisi ampere Y-nya, 5. Ampere Y 5. Cari bilangan jika 1200. Ada N 1200. Cari bilangan mesin basuh jisim lebih besar daripada K. So PX lebih besar daripada K. Sama dengan 0.35. Okey, ni kalau kita buat gambar, dia lebih besar, tengok daripada belah sini. 0.35 belum melepasi, so dia kat sini. Sini kita boleh baca dekat jadual ni. Kita akan dapat 1.036. Jadi kat sini K tolak dengan 60 bagi dengan ampere Y 5 sama dengan 1.036. Jadi ini kalau saya selesaikan, saya akan dapat K 65.18. Okey, lepas tu jika terdapat 1200 mesin basuh dalam sampel tu, jadi nak tahu bilangan dia 1200 ni sama dengan 0.15. Akan dapat NX sama dengan 180. Okey. Siap. Ni 9A. Nak cari persamaan normal. Nak cari persamaan normal, kita ada Y sama dengan X, 2X tolak 1 dibagi kecurunan DX kecurunan negatif 3 pada titik P. Jadi kalau saya kemaskan sini 2X kuasa 2 tolak dengan X, sini Y, so saya dy per dx. Saya akan dapat 4X tolak dengan 1 dan kecurunan negatif 3. Jadi dekat sini saya akan dapat X sama dengan negatif setengah. Untuk saya dapat Y, bila X sama dengan negatif setengah, masuk Y sama dengan kat dalam ni 2 negatif setengah. Lepas 2 tolak negatif setengah. Ni kita akan dapat 1. Jadi point P kita sekarang ni negatif setengah 1. Kalau nak cari persamaan normal, kita dah ada point ni, kita dah ada gradient. Gradient, kalau gradient ini normalnya, gradient normal akan 1/3. So letak kat sini Y tolak dengan 1. Ni M saya 1/3. X tambah dengan setengah. Okey, kalau saya kemaskan ni, saya dapat 6Y sama dengan 2X tambah 7. Okey. B. Jual sini sikit. Dia gambar dia macam tu.
Lebih kurang. Sini P KN, P K5, kat sini N, kat sini 1. Okey. Dia bagi persamaannya Y sama dengan X kuasa 2 per X kuasa 2 per 2 tambah 3. Cari nilai K. Okey, kita ada persamaan ni. Kalau kita nak cari nilai K, kita ganti Y ni sama dengan 5. So, letak kat sini K 5. Kita masuk dalam persamaan ni. 5 sama dengan K kuasa 2 per 2 tambah 3. Ini kalau kita kemaskan, kita akan dapat K squared sama dengan 4. K sama dengan plus minus 2. Oleh itu, saya ambil K sama dengan negatif 2. Sebab negatif 2 ni. Sebelah kiri. Okey, ni K negatif 2. Yang kedua, hitungkan isi padu rantau yang dibatasi oleh lengkung itu. Paksi X dan garis lurus Y sama dengan 5. Y sama dengan 5. Ini, saya rasa inilah. Ini. Y sama dengan 5. Diputarkan 360 darjah pada paksi Y. So, V pi 360 darjah kalau sini dy, sini x squared subjek. So daripada sini, kalau bila x kosong, y dia 3, sini 5. So daripada 3 ke 5. Jadi bila nak ambil x squared, dari sini ambil sebagai subjek x squared per 2 tambah 3 sama dengan y. Jadi x squared saya sama dengan 2y tolak 6. So, saya letak kat sini pi 3, 5, 2y tolak dengan 6 dy. Lepas tu, saya integrate dia. Akan dapat 2y kuasa 2 per 2 tolak 6y 3, 5. Kemaskan pi. Maknanya negatif 5 tolak dengan negatif 9. Kemaskan ni dapat 4 pi. Okey, soalan 10. Hukum linear. Okey, hukum linear ni mula-mula kita tengok plot apa lawan apa. So dia kata plot log 10 lawan X. Jadi kita akan buat jadual X log 10 10Y. Okey, kalau 1 ni daripada tu kita tekan kalkulator. Kalau 1 kita tekan 1.602. Kalau 2 tekan kalkulator 2.250. Kalau 3 2.806. Kalau 4 3.350. Dan kalau 5 4.010. Dan kalau 6 4.612. Okey, bila kita plotkan ikut pada paksi 2 cm 1 unit pada paksi X dan 2 cm 0.5, kita lukis ni. Kita lukis ni, saya tak akan lukis semua pasalnya ambil masa ni revision. Sini log 10Y. Sini X. Jadi kalau saya lukis akan dapat macam ni lah, lebih kurang. Saya mesti tahu pintasan. Pintasan ni 1.10 dan C saya 1.0, M saya kita akan cari gradient. So M saya bila saya dah cari 0.602. Okey, lepas tu saya dah dapat ni, saya cari Y, diberi persamaannya. Saya bentuk dua persamaan. Y sama dengan MX tambah C.
So Y saya ialah log 10Y. Ni M saya 0.602. X saya ialah X, C saya 1. So saya petak kat sini. Okey, satu lagi daripada persamaan. Mana persamaan dia? Y sama dengan P 2 Q tambah 1 X. Okey, saya letak log 10Y sebab ni log sama dengan, akan jadi log 10P tambah dengan, saya turunkan kat bawah, akan jadi Q tambah 1 log 10 X. Macam ni. Ni kalau saya petakkan ni, saya nak comparekan dengan yang ni. Jadi dah siap tadi. Yang tadi log 10Y sama dengan 0.602 X tambah dengan 1 kosong. Ini yang daripada graf. Daripada persamaan tadi, log 10Y sama dengan log 10P tambah Q tambah 1 log 10 2X. Okey. Jadi saya compare dua-dua ni. Jadi saya dapat log 10P sama dengan 1. Ni belakang tu. Jadi P sama dengan 10. Siap. Yang ni saya compare apa ni, Q tambah 1 Q tambah 1 log 10 2 sama dengan ni, gradient sama dengan gradient kat situ 02. Nanti kita akan dapat Q kat sini 1. Okey, siap. Untuk cari nilai Y apabila X sama dengan yang part 1 tu, ini dapat 2, ini part 2 dengan 3. Yang part 1 tu bila X sama dengan 4.5. Daripada graf log 10Y sama dengan 3.75. Nanti akan dapat Y sama dengan 5623.4. Okey, saya ada jawapan dekat bawah tu lah. Boleh tengok. Okey, 11. Rajah menunjukkan segi 4 tu. Soalan 11. Macam ni. A, B, C, D. Complicated sikit benda ni. Ini saya nak buat. Ini suku bulatan. Suku bulatan kat sini. Satu lagi. Ini bulatan macam ni. Sektor ni pula. Ni. Okey. Jadi kat sini 5. Kat sini 3. Sini P. Sini Q. D. Okey, guna pi sama dengan 3.142. Okey. Cari sudut ABP dalam radian. ABP yang ni. ABP dalam radian. Saya sini, situ 5. Ini 3. Kalau situ 3, sini pun 3. Kalau sini 5, sini pun 5. Sektor. Pada sektor. Okey.
Lepas tu kalau saya ada sini 3, sini 3, sini 5, sini 4. Teorem Pythagoras. Sini 3, sini 5, sini 4. Kalau sini 4, sini 4, sini 4, kat sini 3, kat sini 2, kat sini 2, 4. Betul tak? 2. Sebab dia jari ni 3, panjang tu 5, 2. So situ 2. Jadi kalau saya nak ambil sudut ni, saya ambil sin. Sin sudut B sama dengan 3/5. Nanti saya akan dapat sudut B sama dengan 36.87 darjah ataupun dalam radian 0.6436 radian. Tukar radian macam biasalah. Pi radian sama dengan 180 darjah. Okey, ini part 1. Part 2. Dia nak kita cari hitungkan luas sektor. Luas sektor BAP. BAP, 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 BAP. Luas sektor ni dah ada sudut, senang lah. So akan dapat luas sektor, area sektor BAP. BAP area ni setengah darab 0.6436 darab 5. Ni akan dapat kat sini 8.045. Okey. Lepas tu area sudut area sektor DAQ. Area sektor DAQ ni suku ni 1/4 luas bulatan pi. Pi ni 3.142 darab dengan R 3/2. Dapat kat sini 7.070. Okey, 3. Hitungkan luas kawasan belurik. Luas kawasan belurik ni sama dengan luas kawasan belurik sama dengan luas sektor ni. Bagi apa? APB ni luas sektor ABP. Dia akan jadi luas sektor ABP ini tindan dengan luas ADQ tindan dengan luas BPC. Ni semua ni tolak dengan luas itu segi 4 tu 3 darab 5. Akan jadi 8.045 ni tadi plus 7.070 plus 6 tolak 3.5 akan dapat 6.115. Dia tambah tau. Dan ditambah semua ni, ini sektor tambah yang ini, tambah yang segitiga ni, itu kita tolak ni. Macam set lah, dah set. Okey. Soalan 11, soalan 12. 12 ni section C. 12. Apa ni? Kinematik. 12 dia bagi
V sama dengan 8 tambah 2T tolak T kuasa 2. A sama dengan 2 tolak 2T. S sama dengan 8T. Ini integrate ni. Tambah T kuasa 2 tolak 1/3 T kuasa 3. Dia sebenarnya ada tambah C. Tapi bila T sama dengan 0, S sama dengan 0, maka C sama dengan 0 untuk yang ni. Okay, jadi soalan A, hal laju awal T sama dengan 0, so V sama dengan 8. Hal laju awal B, hal laju maksimum sama dengan A sama dengan 0. Jadi 2 tolak 2T sama dengan 0, maka T sama dengan 1. C, cari nilai T apabila zarah berehat seketika. V 0, 8 tolak 2T tolak T squared sama dengan 0. Ni kalau saya factorize, saya kena tukar ni, akan jadi T squared dulu. Tolak 2T tolak 8 sama dengan 0. Saya factorize. T tolak 4. T tambah 2 sama dengan 0. Sini akan dapat T sama dengan 2. Dan T sama dengan 2. Negatif 2. T sama dengan negatif 2. T sama dengan 4. Okey, yang ni T masa positif. Lepas tu D jumlah jarak, total distance. Total distance ni saya selalu guna lukis graf. Saya lukis graf V lawan T. Jadi kalau saya lukis graf, saya akan dapat sini macam ni. Lebih kurang macam ni. Sini. Maknanya sini 4. Sini dia nak sehingga 6 saat. Saya ambil sini 6. Jadi ini campur ni. Jadi total distance saya ambil S kat sini 8T ni tambah T kuasa 2 tolak 1/3 T kuasa 3. Saya ambil dari 0 hingga 4 tambah dengan 4 hingga 6. 4 hingga 6 ni saya moduluskan. Sebab apa? Sebab dia negatif. Tambah T kuasa 2, saya nak positifkan dia. 3. Jadi kat sini 4 hingga 6. So moduluskan dia. Jadi kita akan dapat kat sini nanti tekan kalkulator 124/3. Soalan 13. Okey, soalan 13. Macam mana saya nak lukis ni? Sini. Tegak. Lepas tu ini sini. Lebih kurang macam tu. So kat sini 106. B, A 10, D 15, sini 15, sini 40. Okey. Dia bagi kat kita tu je maklumat yang ada. 10 tegak. So ini tegak. Okay, soalannya cari panjang BC.
Mana BC saya? Oh, C saya ni. Saya panjang BC. Ni sudut. Okey, BC. BC kena cari BD dulu. Okey, cari BD dulu. Jadi cari BD dulu. BD kita sebab ada sudut tepat ni. So BD tangent, tarik BD dulu ya. Tangent 40 darjah. Ni 40 ni semua ni. Sama dengan 10 bahagi BD. Ini kalau kita tekan kalkulator, kita akan dapat BC pula. BD sama dengan 11.92. So, kat sini 11.92. Kalau kita dah ada sini, kita ada sudut tu, kita ada sudut ni, kita boleh dapat BC. So, BC per sin 15 sama dengan BC per sin 15 sama dengan berapa tu? 11.92 bahagi dengan sin 106. Nanti kita akan dapat BC kat sini. BC kat sini 3.209. Siap. A. B. Cari luas ACD. Okey, yang ni ACD. Luas ni kita kena ada satu sudut. Kita kena cari satu sudut. Kita kena cari panjang semua ni. Panjang ni dan panjang tu. Okey, kita cari AC dulu. AC ni. Jadi AC, panjang AC ni sama dengan square root 10 kuasa 2 tambah 3 point. Saya tanda BC saya 3.209. Okey, senang nak tengok. 209 kuasa 2. Sama dekat sini dapat 10.50. So AC saya 10.5. 10.5. Okey, lepas tu saya nak cari AD. AD sama dengan square root. AD saya ambil yang besar ni, 10 kuasa 2 campur dengan 11.92 kuasa 2 akan dapat 15.56. So 15.56. Okey, saya ambil CD pula. CD sama dengan square root. CD saya ambil CD. Saya ambil petua sinus. Petua sinus saya mana? Salah. Petua sinus saya CD. Sudut ni saya boleh tahu. Sudut ini 180 tolak ni akan dapat 59. Sudut sini 59 darjah. Jadi CD tu saya boleh dapat CD bahagi dengan sin 59 sama dengan saya ambil lah mana-mana tu 11.92 bahagi dengan sin 106. Nanti saya akan dapat CD saya 10.63. So 10.63. Okey, sekarang ni saya tak ada sudut lagi. Saya nak cari sudut C. Sudut C saya guna petua kosinus. Petua kosinus 15.56 kuasa 2 sama dengan 10.5 kuasa 2 campur 10.63 kuasa 2 tolak 2 10.5 10.63 cos C. Nanti saya akan dapat cos C, sudut C sama dengan 94.85. Jadi kalau 94.85, kalau nak cari luas segitiga macam mana? So luas segitiga
Segitiga ni CAD ni sama dengan setengah darab dengan 10.5 tu 10.63 sin sudut C ni 94.85. Nanti saya akan dapat sudut nilai dia 55.61. Siap. Okey, seterusnya jarak terpendek daripada C ke AD. C ke AD macam ni lah. Kita dah tahu luas. Luas ialah setengah kali tapak kali tinggi. So, saya ambil luas. Ini untuk apa tadi? C ya. 4 muat letak sini. Setengah kali tapak 15.56. Tinggi dia H sama dengan luas dia tadi 55.61. Jadi H kat sini kalau saya kemaskan dapat 7.148. Okey, 14. R S T U malas saya nak salin tu sini. Boleh jugalah, tapi nak sebab nanti ni kan harga 15 RM4 Q 0.8 0.5 harga 20 6 2.23 1 0.67 indeks 20 15 150 P 125 134 peratus weightage. Peratus ni ini weightage ni 30 10 40. Okey, soalan 1 dia tanya harga S menokok sebanyak 120. S menokok sebanyak banyak 20%. Maknanya berapa, nyatakan nilai P. Jadi P ni 120. So P sama dengan 120. Ini soalan 1. Soalan Q. Soalan Q, cari Q bahan S. Bahan S saya bahagi je lah 2.23 bahagi dengan Q sama dengan darab 100 pula sama dengan 120. Nanti di sini saya dapat Q sama dengan RM 1.86. Okey, B. Hitungkan indeks perubahan. So I 20 15 darab ni semua ni 150 30 tambah terus 20 30 tambah 125 10 tambah 234 40 bahagi dengan 20 campur 30 campur 10 campur 40 sama dengan, tekan kalkulator akan dapat 132.1. Okey, C1 diberi bahawa indeks perubahan bagi kos pengeluaran sepasang kasut meningkat 35% daripada 2013 ke 2020. Ini ada 3 tahun. 3 tahun biasa saya buat situ.
So 2013, 2015, 2020. X 132.1 yang ni. Yang ini 135. Berapa nilai X? Bagi dengan 100. Sama dengan 135. Jadi kita akan dapat X sama dengan 102.2. Okey, untuk kos kasut 2. Sepasang kasut RM7.50 dalam 2013. Sini, lepas tu cari bilangan maksimum kasut peruntukan 488 pada tahun 2020. So kita cari dulu berapa kasut tu. So saya ambil 2013, 2020. Jadi saya ambil sini 7.5. Kat sini X. Jadi X bagi 7.5 darab dengan 100 sama dengan 135. Kat sini saya dapat X saya sama dengan 10.13. Peruntukan 888. So 488 bahagi dengan 10.13. Nanti akan dapat 48.17 lebih kurang 48 pasang. Okey. Soalan 15. Ini linear programming. X ni guru, Y ni murid. Sini RM 40, RM 20. Okey, cari jumlah satu pameran pendidikan dihadiri oleh X guru dan Y murid. Bayaran masuk seorang guru 40, murid 20. Pengambilan peserta adalah berdasarkan berikut. Jumlah peserta tidak melebihi 160 orang. So X tambah dengan Y tidak melebihi 160. Yang kedua, bilangan murid mesti sekurang-kurangnya separuh daripada bilangan guru. Murid Y sekurang-kurangnya separuh X guru, dan jumlah bayaran dikutip mestilah tidak kurang daripada 1.600. Jadi 40 sinilah. 40X tambah dengan 20Y 600. Tidak kurang. Jadi kalau saya kecilkan, kemaskan Y 80. Saya ada 1, saya ada 2, saya ada 3. Okey, kalau saya lukis, lakarkan, bukan lakar, lukis. Lukis Y murid, X guru. Jadi kalau saya lukis lebih kurang macam ni. Yang ni X tambah Y ni yang mana? 2X tambah Y 80. So 2X tambah Y dengan 80. Kat sini 80, sini 40. Okey. Y sama dengan setengah T, lebih kurang macam ni. Ini Y sama dengan setengah X. Lepas tu 160 ni X 160 ni lebih kurang kat sini ya. Sini 160, sini 160. Jadi kalau saya tengok kawasan, ini atas, ini bawah, ini atas. So kat sinilah kawasan dia. Jadi kalau kita buat elok-elok, kita akan dapat point kat sini 10654. Kat sini
32, 16. Kat sini 080. Kat sini 0, 100. Okey, soalan C1 dia tanya cari bilangan guru yang menghadiri pameran itu jika bilangan murid yang menghadiri pameran itu adalah minimum. Murid minimum, murid paling rendah kat sini. Paling rendah kat sini berapa? Dia nak guru. So guru, bilangan guru 32, murid 16. Yang kedua, cari bayaran masuk maksimum yang boleh dikutip dalam pameran tu. So mana tadi 40. Saya ambil point 10654. Sebenarnya kita test semua. Kita boleh test semua. Test 32 dengan 16, test 080, test ni. Tapi saya boleh agaklah saya test yang ni 54 ni, point ni. Jadi saya masukkan kat sini 40 106 ni campur dengan 20 54. Jadi ini kalau saya kira saya akan dapat RM 5320. Bayaran masuk maksimum. So bayaran masuk maksimum ialah ni. Okey. Itu je untuk kertas 2. Bahagian section C ni pilih 2. Section B tadi pun pilih 2. Pilih 3. So ni saya ada letak jawapan kat bawah ni. Lebih kurang ini untuk linear, hukum linear tadi. Soalan 10 dan ini soalan 15. Lebih kurang kalau kita buat betul-betul kita akan nampak lah poin-poin tu. 32, 16, apa ni 1 ke 6 ni, kita boleh cek dekat sini. So inilah jawapan dia. Okey. Ni aja untuk paper 2. Soalan kertas 2 KSSM format SPM. Terima kasih kerana menonton dan memberi perhatian. Semoga ilmu yang Cikgu Ayah bagi akan beri manfaat pada anda semua. Dan jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notification supaya channel ini akan terus berkembang, insyaAllah. Okey, selamat mencuba soalan-soalan ni. Good luck SPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.